Assalamualaikum semua. Okey, bertemu kita dalam kelas pembuatan roti kod HT0132-2011. Okey, untuk hari ini kita akan belajar berkaitan dengan unit 4 iaitu melaksanakan kemasan dan hiasan donat. Baiklah anak-anak, untuk kali ini standard pembelajaran kita adalah cikgu ingin murid-murid mengetahui bagaimana apakah teknik topping, glaze dan juga kemasan serta hiasan bagi donat. Jom kita lihat. Okey, sebelum itu, untuk pengetahuan semua anak-anak, cikgu ingin maklumkan bahawa donat harus dikeringkan ataupun ditoskan minyaknya, disejukkan sebelum ianya dihias agar wap dari donat tidak akan menyerap ke lapisan atau kemasan donat. Okey, baiklah anak-anak, berpandukan kertas penerangan yang telah cikgu edarkan kepada kamu, kita boleh lihat terdapat 5 jenis topping untuk kemasan dan juga hiasan donat. Okey, yang pertama iaitu buah-buahan, kemudian kita ada coklat dan seterusnya kita ada kacang, kita ada icing dan juga kita ada krim. 5 jenis ini merupakan topping ataupun hiasan yang kita gunakan untuk memberi kekemasan dan mencantikkan donat yang kita hasilkan. Baiklah, kita lihat topping yang pertama iaitu buah-buahan. Okey, perisa buah-buahan berasal daripada pelbagai jenis buah-buahan ya. Contohnya strawberry, raspberry, blueberry, prune, kiwi dan lain-lain. Okey, untuk topping buah-buahan ia boleh dibekukan dalam tin. Buah-buahan juga boleh menjadi sirap madu dan buah-buahan perlu dimasak untuk mengekalkan warnanya. Okey, untuk pengetahuan anak-anak, produk berasaskan buah ini perlu disimpan dalam peti sejuk beku bagi mengelakkan daripada rosak untuk penggunaan seterusnya. Seterusnya kita lihat jenis topping yang kedua iaitu coklat. Okey. Anak-anak perlu tahu bahawa coklat terdiri daripada 4 jenis utama yang berbeza. Okey, seperti yang cikgu sediakan pada gambar di dalam slide. Yang pertama iaitu bitter chocolate. Yang kedua, milk chocolate. Seterusnya, cocoa butter. Dan yang keempat iaitu white chocolate. Okey, untuk suhu penyimpanan coklat, penyejukan dan penyesuaian suhunya adalah 30 hingga 31 darjah Celsius. Okey, untuk kita lihat satu-satu ya. Bitter chocolate. Okey, bitter chocolate ni kebiasaannya rasa pahit kerana ianya tiada gula, mengandungi coklat yang pekat. Okey, ianya berbentuk blok dan biasanya dirujuk sebagai blok koko, dipanggil sebagai blok koko. Okey, ianya digunakan untuk memberi rasa kepada produk yang mempunyai sumber-sumber manis. Okey, yang kedua kita tengok iaitu milk chocolate. Okey, milk chocolate iaitu coklat susu. Kebiasaannya rasanya manis dan mengandungi susu pepejal. Ia biasa digunakan sebagai coklat salutan dan juga pemanis makanan. Seterusnya kita lihat iaitu cocoa butter. Okey, cocoa butter merupakan lemak yang dihasilkan dari buah koko yang kita gunakan sebagai bahan tambahan dalam coklat. Okey, dan yang terakhir iaitu white chocolate yang juga kita panggil sebagai coklat putih. Ianya terdiri daripada mentega koko, gula dan juga pepejal susu. Okey, tahap kemanisan bagi white chocolate ni bergantung kepada peratusan kandungan gula. Okey, apabila kita masak coklat,
kita gunakan white chocolate ni, kaedahnya adalah sama dengan bitter chocolate ataupun milk chocolate, iaitu kita perlu double boilkan dia, leburkan dia dahulu. Okey, untuk membuat lapisan gunakan coklat salutan. Sebelum menggunakan coklat, ianya perlu dicairkan. Okey, ini adalah 4 jenis coklat yang kita gunakan untuk topping ataupun hiasan serta kemasan bagi donat. Baik anak-anak, kita lihat jenis topping yang ketiga iaitu kekacang. Okey, kekacang ini juga biasa kita gunakan dan sering kali kita jumpa. Okey, kacang adalah perkataan yang biasa digunakan bagi biji yang besar, kering dan berminyak ataupun buah bagi sesetengah tumbuhan. Okey, ada 5 jenis kacang yang kita akan belajar untuk hari ini. Yang pertama iaitu kacang tanah. Dan cikgu faham dan cikgu tahu anak-anak biasa dengan kacang tanah. Okey, kacang tanah ini mengandungi protein yang tinggi, zat besi, vitamin E, kalsium, vitamin B kompleks dan juga fosforus. Kacang yang kedua iaitu kacang padam yang sering dimakan begitu sahaja, sama ada mentah ataupun ianya dipanggang atau dibakar. Okey, badam ni digunakan dalam beberapa hidangan dan terutamanya kita gunakan ia pada pencuci mulut. Contohnya aiskrim, air batu campur yang biasanya kita tabur dengan kacang badam. Okey, kacang yang seterusnya iaitu kacang macadamia yang sering dijual berkulit. Ianya mentah ataupun dipanggang kosong, sama ada disaluti masin ataupun disaluti dengan coklat dan juga madu. Kebiasaannya kacang ini digunakan dalam kari, salad, stew, sayur-sayuran, biskut, kek, kuih muih, coklat, aiskrim dan pelbagai jenis pencuci mulut. Okey, seterusnya kita lihat pada kacang gajus. Okey, kacang gajus ini boleh dimakan setelah dipanggang ataupun digoreng. Kebiasaannya kacang gajus adalah makanan ringan yang popular. Okey, ia digunakan untuk hiasan dalam makanan dan ada juga yang menggunakan kacang gajus sebagai paste ataupun sos bagi penyediaan kari ataupun kurma. Okey, dan yang terakhir kita lihat iaitu kacang walnut. Okey, kacang walnut ini digunakan dalam pencuci mulut. Contohnya kuih muih, muffin, pie, biskut, aiskrim dan juga digunakan dalam penghasilan sos ataupun sandwich. Okey, kacang walnut ini digunakan sebagai perasa dalam inti ataupun sos pasta. Jadi anak-anak, dalam penyediaan topping ataupun kemasan dan hiasan donat yang kita ingin hasilkan, kekacang juga merupakan salah satu jenis topping yang popular digunakan untuk memberi kemasan dan hiasan pada donat. Okey anak-anak, sehingga ini sahaja pembelajaran kita. Kita akan sambung kelas untuk esok harinya bagi tajuk yang berikutnya. Sekian, terima kasih.